Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini salah seorang penonton, saluran YouTube saya mengemukakan saya sebuah video di mana dalam video itu Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah mengkritik Salafi dan pemahaman Salafi tentang bid'ah. Okay? Dan dia hantar video tu kata, tengok Salafi ni dari dulu lagi dah kena dah. Okay. Jadi saya pun menonton video tersebut dan ada beberapa perkara yang ingin saya betulkan, yang ingin saya luruskan, yang ingin saya beri pencerahan. Maka inilah video saya sebagai pencerahan kepada video Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti tersebut ya. Baik, sebelum itu, pertama sekali Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar, seorang tokoh besar di Syria yang telah pun meninggal dunia tahun 2013. 2013, kira-kira 9 tahun yang lepas. Saya yakin beliau dengan banyaknya ilmu beliau, banyaknya penulisan beliau, banyaknya kuliah-kuliah beliau, beliau telah memberi manfaat yang besar kepada umat Islam dan ia menjadi satu ganjaran yang besar kepada beliau sekarang ini di alam barzakh sehingga ke hari akhirat insya-Allah ya. Pun begitu, walaupun dengan banyak kebaikan tersebut, bila sentuh bab Salafi ni ada beberapa perkara yang perlu diluruskan. Moga-moga dengan pelurusan ini, dengan pencerahan ini, ia dapat membersihkan Syekh daripada kesalahan tersebut. Amboi, kata Syekh Al-Buti buat salah ke? Okey, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan nilai dulu dan kemudian boleh tonton dulu dan kemudian boleh menilai ya. Jadi sebelum itu saya minta tuan-tuan dan puan-puan tonton terlebih dahulu video yang saya masukkan. Ada saya bagi di bahagian description di bawah. Mana description tu? Sila exit video ini, tap pada tajuk, akan keluar description, di situ ada link. Saya bagi video asal ya, video asal Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti yang telah pun diberi sari kata dalam bahasa Indonesia. Siap ada 2 kali sari kata tu. Subtitle 2 kali, insya-Allah boleh faham ya. Baik, beberapa poin penting yang saya nak ulas di situ. Pada minit 1.20, 1 minit 20 saat, Syekh berkata yang Salafi ni nama aslinya Wahabi. Perkara ini beberapa kali telah saya betulkan bahawa sebahagian ustaz-ustaz di Malaysia ni berkata Wahabi ni nama dah teruk. Maka dia pun tukar kepada nama lebih indah, iaitu Salafi. Saya pun tak tahu dari mana teori tu mari. Memandangkan video Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ini sudah lebih 9 tahun, ada kemungkinan teori itu berasal daripada sini ya. Maka sekali lagi ingin saya betulkan bahawa Salafi tidak pernah menamakan diri mereka sebagai Wahabi. Sebaliknya, orang-orang yang tak suka Salafi, mereka yang menggelarnya sebagai Wahabi. Sebab Wahabi ni dia punya cara sebutan ke, nada ke, connotation tu macam negatif sikit. Macam buruk sikit. Jadi bolehlah tu. Okey, jadi Salafi tidak pernah menamakan, menggelar diri mereka sebagai Wahabi, tak pernah pakai name tag Wahabi. Okey, tetapi orang-orang yang tidak suka kepada dakwah Salafi, orang-orang yang tidak suka kepada gerakan Salafi, orang-orang yang tidak suka kepada dalil dan hujah Salafi, orang-orang yang tidak suka cara Salafi ni berhujah, bagi dalil, bagi hujah, bagi dalil, bagi hujah. Macam mana ni? Ayuh kita cover mereka ni dengan satu perkataan ya. Salafi ni mungkin bagi dalil, bagi hujah, bagi dalil, bagi hujah sampai 15 minit, sampai setengah jam. Tapi satu perkataan saja, pum, boleh tepis semua itu. Apakah perkataan itu? Wahabi. Tum, habis ayat Quran semua. Tum, habis hadis semua. Tum, habis semua perkataan ulama. Tum, kenapa? Wahabi tu jangan dengar. Tum. Okey, jadi sekali lagi saya ulangi, Salafi tidak menamakan diri mereka sebagai Wahabi. Sebaliknya, orang-orang yang tidak suka kepada dakwah Salafi, mereka menggelarnya dengan satu nama yang negatif, iaitu Wahabi. Ini poin pertama. Baik, seterusnya, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti membawa kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad ni adalah seorang tokoh yang kerap menjadi rujukan oleh Salafi. Ini adalah perkara yang betul. Maka Syekh dalam video ini membawa 2 kisah berkenaan dengan Imam Ahmad yang dengan itu beliau dapat mengkritik kesalahan Salafi ini ya. Kisah pertama ialah diriwayatkan dalam kitab dalam biografi Imam Ahmad bahawa beliau
pernah melaksanakan haji 5 kali. Daripada 5 kali itu, 3 kali beliau berjalan kaki. Beliau berjalan kaki daripada Baghdad ke Mekah. Dah habis pun jalan kaki juga. Mekah balik semula ke Baghdad. Ini bukan sesuatu yang mustahil sebab kalau jalan kaki secara berterusan dari Baghdad ke Mekah, ia mengambil masa 2 minggu. Kalau jalan sambil tu rehat, sambil tu singgah, mungkin purata sebulan. Okay, kalau jalan direct 2 minggu, kalau rehat sekejap apa-apa, sebulan, lebih kurang sebulan. Jadi bukanlah sesuatu yang mustahil. Macam mana saya tahu 2 minggu? Okay, rahsia. Baik. So, dalam salah satu daripada 3 kali yang beliau berjalan kaki itu, beliau tersesat. Beliau tersesat jalan. Dan apabila tersesat, diriwayatkan beliau berkata, "Ya ibadillah, wahai hamba-hamba Allah, tunjukkanlah aku jalannya." Tunjukkanlah aku jalannya. Maka, kalau Imam Ahmad menyeru macam tu, itu bukan ke Salafi kata syirik tu. Ada menyeru pada entah siapa-siapa, tunjukkanlah aku jalan. Syirik tu kenapa dia tidak berdoa kepada Allah? Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan. Aku sesat sekarang ni. Tapi dia menyeru kepada manusia. Dia menyeru pada makhluk. Wahai hamba-hamba Allah, tunjukkanlah aku jalan. Okey. Tak syirik ke tu? Salafi kan suka mensyirikkan orang. Okey. Jadi, ini respon saya. Ya. Tadi tu, secara ringkas daripada apa yang diperkatakan oleh Syekh, ini pula respon saya. Pertama, betul ke Imam Ahmad tersesat? Pertama. Yang kedua, andai betul tersesat, dia boleh berlaku. Zaman dulu, apabila mereka melakukan perjalanan, mereka lakukan perjalanan itu seorang-seorang ke dalam satu rombongan. Khasnya pula nak pergi buat haji. Apatah lagi yang nak buat haji itu seorang tokoh yang masyhur seperti Imam Ahmad. Macam sekarang ni kan, kita ada rombongan umrah yang dipimpin oleh sekian-sekian ustaz. Oh, ramai yang nak ikut kan. Jadi zaman dulu pun sama juga. Apabila Imam Ahmad nak pergi haji, kemungkinan besar beliau dalam satu rombongan. Dan bila tersesat, apabila beliau berkata, wahai hamba Allah, beliau bertanya kepada ahli rombongannya sebab mungkin di kalangan mereka ada yang lebih pakar, tengok bintang ke, tengok mengetahui jalan ke apa ke. Jadi, kenapa terus dibuat kesimpulan bahawa Imam Ahmad menyeru kepada yang gaib? Dia tanya pada sesama manusia dan yang ditanya itu adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia. Ingat, syirik itu adalah apabila kita meminta kepada manusia, apabila kita meminta kepada Allah, apabila kita meminta kepada makhluk, apa yang merupakan urusan Allah sahaja. Kita minta ampun. Wahai Jamal, ampunilah aku. Mana boleh Jamal manusia? Wahai Jamal, lapangkanlah rezeki aku. Tak boleh. Wahai Jamal, hidayahilah aku. Tak boleh. Itu urusan Allah. Kita hanya boleh minta daripada Allah, bukan daripada manusia. Adapun menunjuk jalan, adapun tanya jalan, boleh minta sesama makhluk. Boleh tanya orang, boleh tanya Google Map, boleh tanya Waze, boleh tanya, bukan tanya, tengok signboard, tanya orang. So, mana syiriknya tu? Ingat ya, dalam video saya sebelum ini, tentang hukum meminta tolong sesama manusia. Ya, ada satu video saya, hukum meminta tolong sesama manusia. Minta tolong ini ada 2 perkara. Minta tolong sesama manusia yang manusia mampu menolong. Ia dalam urusan manusia. Minta tolong angkat buku, minta tolong tunjuk jalan, minta tolong edit video, urusan manusia. Itu dibolehkan. Yang dilarang, yang syirik ialah minta tolong sesama manusia, urusan Allah. Apa yang merupakan hak Allah, apa yang merupakan khusus bagi Allah. Minta ampun, minta hidayah, minta lapang rezeki, minta dijauhkan bencana alam, minta tolong bersihkan rumah daripada banjir, tak apa. Minta tolong buat benteng supaya tak banjir, itu tak apa. Minta tolong dijauhi bencana alam. Wahai Karim, engkau lah kawan baik aku. Aku minta pada engkau, janganlah berlaku lagi banjir dekat Malaysia ni. Mana boleh? Itu hanya kepada Allah. Jadi ya, meskipun ataupun seandainya benar, Imam Ahmad menyeru, wahai hamba Allah, tunjukkanlah jalan. Dia menyeru kepada sesama rombongannya dan itu menunjukkan sifat rendah diri pada Imam Ahmad. Satu sifat yang mulia sebab dalam rombongan itu, 40 orang ke, 20 orang ke, 100 orang ke, pasti ada seseorang yang
mahir dalam navigating kan, di padang pasir tengok matahari ke, tengok bintang ke apa kan. Okey, baik. Tak apa. Kita tambah garam sikit. Kita tambah lada sikit. Kita tambah Tabasco sikit. Kita tambah barbecue sauce sikit. Katalah Imam Ahmad ni, dia pergi haji seorang-seorang. Daripada Baghdad ke Mekah yang 1,700 lebih kilometer tu, seorang-seorang jalan kaki, tak ada rombongan. Okey. Taklah ada sikit baru cerita best kan. Okey. Kemudian dia sesat. Dan dia menyeru, wahai hamba-hamba Allah, tunjukilah aku jalan. Siapa yang diserunya tu? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam perkara ini, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ada menjelaskan bahawa beliau sebenarnya menyeru kepada para malaikat yang merupakan tentera Allah. Okey, dan beliau membacakan ayat dalilnya surah Al-Mudaththir, surah nombor 74, ayat nombor 31, dan beliau cerita panjangnya. Dan yang sebelum tu, itulah. Beliau cerita panjang, kita ni kena tahu pelbagai ilmu, kita ni kena belajar, kena tahu ilmu syariah, kena tahu ilmu usul fiqh, kena tahu kaedah, kena tahu ni, kena tahu tu. Saya tonton video tu, sebelum beliau menjelaskan lagi, saya dah, kalau betul seorang, dia tanya kepada malaikat. Sejak bila boleh tanya pada malaikat? Okey, tak apa. Sebelum itu, saya nak terangkan bahawa kita ni manusia. Ada, selain daripada malaikat yang mencatat amal kita, di bahu kanan, bahu kiri ni, ada juga malaikat yang sentiasa mengikut kita dan menjaga kita. Apa dalil? Surah Ar-Ra'd, surah nombor 13, ayat nombor 11. Surah nombor 13, ayat nombor 11. Okey. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahu muaqibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya, yakni bagi manusia ini, adanya malaikat di hadapan mereka dan di belakang mereka yang menjaga mereka daripada perintah Allah. Surah Ar-Ra'd 13, ayat nombor 11, rujuk rangkap yang pertama. Ayat ni masyhur tapi kita baca yang tengah selalu. Yang kita baca, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, melainkan kaum itulah terlebih dahulu berusaha untuk mengubah dirinya kan. Famous. Itu di tengah. Rangkap pertama tu, bagi tiap-tiap seseorang tu ada malaikat yang menjaganya di hadapan, silih berganti di hadapannya dan di belakangnya dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah. Okey. Jadi, yang diminta tolong seandainya Imam Ahmad itu berseorangan ialah daripada malaikat. Macam mana pula malaikat ni boleh tolong? Okey, betul lah. Habis malaikat ni macam mana? Buka map ke? Malaikat ni buka peta ke? Malaikat ni lukis garis atas padang pasir ke? Mari kita rujuk hadis Sunan Tirmizi nombor 2914. Hadis daripada Sunan Tirmizi 2914. Di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sahih, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Qala Rasulullah SAW, inna lisyaitani lammatan bi ibni Adam walil malaki lammatan fa amma lammatus syaitani fa'i'adun bi syarri wa takzibun bi haqqi. Sesungguhnya bagi syaitan itu ada sentuhan kepada anak Adam, dan bagi malaikat itu juga ada sentuhan ataupun ada bisikan bagi anak Adam. Adapun sentuhan syaitan adalah ia menjanjikan ataupun ia menyuruh kepada keburukan dan mendustakan kebenaran. Wa amma lammatul malaki fa'i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haq. Adapun janji malaikat ataupun bisikan malaikat adalah kepada kebaikan dan membenarkan perkara yang hak. Faman wajada zalika falyalam annahu minallah. Sesiapa yang mendapat sedemikian, mendapat bisikan, mendapat lintasan yang ke arah kebaikan, yang membenarkan yang hak, maka ketahuilah itu adalah daripada Allah. Falyahmadullah, maka sebutlah alhamdulillah. Waman wajadal ukhra
falyata'awwaz billahi minasyaitonir rajim. Sesiapa yang mendapat selain daripada itu, maka mintalah perlindungan daripada Allah dengan sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, hadis Sunan Tirmizi ya. Jadi malaikat ini memang hadir, dan malaikat ini kadang-kadang kita sebagai manusia terlintas hati dengar azan. Nak pergi sembahyang Jumaat lah. Itu tu daripada malaikat. Kita tengah duduk-duduk, nak baca Quran lah. Itu daripada malaikat. Dia sebab dia membisikkan kita, mengajak kita kepada kebaikan. Sedang duduk-duduk, nak dengar YouTube lah, dengar kuliah agama lah. Apa duk tengok cerita Korea je ni? Itu daripada malaikat. Kalau daripada syaitan pula, tengah duduk-duduk ni, apa ya contoh syaitan? Okey. Jom buat perkara buruk. Kita baca gosip-gosip hati, lepas tu aku nak tambah lagi troll dalam-dalam macam tu, macam-macam. Tengah duduk-duduk, jom buka komputer ni, aku nak tengok gambar-gambar porno sebagainya. Itu daripada syaitan sebab dia mengajak kepada keburukan. Maka sebutlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka seandainya Imam Ahmad berseorangan dan dia menyebut perkataan itu, wahai hamba-hamba Allah, tunjukilah aku jalan, yang beliau masukkan ialah malaikat, dan malaikat ini memang ada yang menjaga kita. Mereka bukan tentera Allah tu ada, tapi mereka turun untuk perang Badar itu. Mereka turun membantu Rasulullah SAW dalam suasana yang sebagaimana yang sebut dalam sirah, dalam sunnah. Bahkan ayat surah Mudaththir itu sendiri menyebut mereka itu ialah yang menjaga neraka apa semua. Ayat yang betul tapi kurang tepat. Yang lebih tepat surah Ar-Ra'du ayat 11 dan juga hadis Sunan Tirmizi ini ya. Tetapi sejujurnya saya meragui seandainya Imam Ahmad berseorangan dia akan berdoa sedemikian ya. Sebab seperti mana yang saya katakan, kebiasaan masyarakat dulu sampai sekarang bila pergi haji apatah lagi berseorangan. Ini bukan orang kaya ni private jet, mungkin dia seorang. Itu pun tak seorang sebab ada pilot 2 orang kat depan. Kan, seandainya dia jalan kaki, selalunya ada rombongan, dan bila dia menyebut situ, seandainya betul dia menyebut begitu, yang dimasukkan ialah bertanya kepada ahli rombongannya, siapa yang tahu jalan. Okey? Dan ini bukanlah syirik, sebab meminta tolong makhluk dalam perkara yang memang makhluk boleh tolong. Kalau sebab tunjuk jalan tu, boleh jadi, kalau dia sebut, tunjuk berilah aku hidayah. Yang itu dah lain. Yang itu hanya minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Poin seterusnya ialah yang dibawa oleh Syekh Imam Ahmad jalan kaki. Tapi Nabi SAW tidak diriwayatkan bahawa baginda apabila pergi melaksanakan haji berjalan kaki, baginda menaiki kenderaan, yang ini menaiki unta. So, beliau kata, Salafi ni selalu membida'ahkan apa yang Nabi tak buat. Salafi ni membida'ahkan apa yang Nabi tak buat. Sekarang ni, Nabi tak buat berjalan kaki pergi haji. Nabi naik, nak sebut kenderaan tak betul lah, naik tunggangan. Ya, ini unta. So, macam mana ni? Imam Ahmad buat bida'ah ke? Kamu Salafi, duk rujuk Imam Ahmad selalu. So, sekarang ni kamu nak membida'ah ke Imam Ahmad ke? Kamu nak membida'ahkan Imam Ahmad sebab dia jalan kaki ke? Sebab kamu Salafi selalu berkata apa yang Nabi tak buat tu bida'ah. Jadi ini yang mesej yang cuba nak disampaikan oleh Syekh ya. Kemudian beliau berkata lagi pada minit 6.28, mereka yakni Salafi tidak akan tahu jawapannya kerana mereka tidak cerdas tentang kaedah-kaedah syariat Islam. Amboi Syekh. Jadi sebab bila ditanya ni macam mana ni kamu Salafi nak membida'ahkan Imam Ahmad ke? Sebab Imam Ahmad jalan kaki. Nabi tak pernah buat macam tu. Nabi tak pernah jalan kaki pergi buat haji. Nabi naik unta. So macam mana ni? Bida'ah ke? Mereka Salafi tidak akan dapat menjawabnya sebab Salafi ni tidak cerdas dalam kaedah-kaedah syariat. Okey. Baik, mari kita belajar tentang kaedah di sisi Salafi tentang apa yang Nabi tak buat. Ia disebut sebagai sunnah tarkiyah, sunnah yang ditinggalkan, apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pernah belajar tentang beberapa jenis sunnah Nabi SAW. Sunnah qauliyah, yakni apa yang baginda sebut. Sunnah fi'liyah, apa yang baginda buat. Dan sunnah takririyah, persetujuan baginda
terhadap perbuatan para sahabat. Atau ada satu lagi sunnah yang jarang-jarang kita dengar, tapi lazim digunakan khasnya oleh Salafi. Yang ini sunnah tarkiyah. Yang ini apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tarkiyah ini secara lebih terperinci terbahagi kepada 4. Saya nak explain 3 je. Banyak-banyak kan pening. Apa? Semua 4 ini ada dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Lengkap dengan dalil, lengkap dengan contoh, sila rujuk di sana. Saya nak explain 3 saja yang ada relevan dengan perbincangan kita di sini ya. Pertama ialah apa yang baginda tinggalkan dalam urusan dunia. Maka jika seseorang itu melakukannya, boleh ia bukanlah bid'ah. Contoh yang masyhur ialah hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dengan dhab. Dhab ni biawak padang pasir. Dia berbeza dengan biawak kita di Malaysia ini. Dan apabila baginda baru saja menghulur tangan nak makan, ada seseorang berkata, "Ya Rasulullah, itu dhab." Maka Rasulullah pun menarik tangannya, tak jadi makan. Sahabat yang ada antaranya Khalid Al-Walid pun bertanya, "Ya Rasulullah, adakah ia terlarang? Adakah ia dilarang?" Rasulullah menjawab, "Tak, tetapi makanan ini tidak tertempat di tempat aku, jadi aku tidak selera." Maka para sahabat pun makan dan Nabi SAW hanya memandang sahaja. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi, Nabi meninggalkan dhab. Nabi tak makan dhab. Apakah salah untuk orang lain buat? Tak salah, boleh. Sebab ini dalam urusan dunia. Ya. Contoh lain, Nabi SAW tak pakai t-shirt. Saya pakai t-shirt. Apakah ini bid'ah? Tak. Sebab ini dalam urusan dunia. Jadi apa yang Nabi tinggalkan dalam urusan dunia, ia bukanlah bid'ah. Contoh yang sedang dibincang oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ialah Nabi SAW tak ataupun meninggalkan pergi haji dengan berjalan kaki. Sebaliknya baginda menaiki unta. Maka apabila Imam Ahmad bin Hanbal berjalan kaki, apakah ia bid'ah? Tak, ia tidak bid'ah kerana ia dalam urusan dunia. Bahkan dalam topik ini ada satu lagi kaedah yang famous, yang masyhur di sisi Salafi, iaitu apa saja urusan dunia, maka ia adalah harus dipersilakan. Melainkan ada dalil lain yang berkata makruh ataupun haram. Adapun dalam urusan ibadah, maka ia terhenti. Melainkan ada dalil yang menganjurkannya, baik mengatakan ia wajib ataupun sunat. Pernah dengar tak? Tak apa, saya ulangi. Apa saja dalam urusan dunia, hukumnya harus, hukumnya mubah, dipersilakan, melainkan ada dalil yang melarang. Melainkan ada dalil yang berkata ianya makruh ataupun haram. Adapun dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, semuanya adalah nanti dulu, tunggu dulu, jangan pandai-pandai buat, tunggu dulu. Ada tak dalil yang menganjurkannya? Dan berdasarkan dalil itu kita tahu apakah ia sunat ataupun wajib. Baik, ini sunnah tarkiyah yang pertama. Yang ini apa yang baginda tinggalkan, apa yang baginda tak buat dalam urusan dunia. Sunnah tarkiyah kategori kedua, apa yang ada anjurannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Nabi hanya buat sekali-sekala. Nabi meninggalkan membuatnya secara berterusan. Nabi tak buat secara berterusan. Apabila Nabi sudah wafat, kalau kita buat secara berterusan, ia bukan bid'ah. Apa pasal pula? Kan Nabi buat sekali-sekala. Kenapa kalau kita buat berterusan tak jadi bid'ah pula? Nabi buat sekali-sekala kerana Nabi bimbang. Ia difardukan. Adapun setelah baginda SAW wafat, wahyu tidak lagi diturunkan, maka tidak ada lagi kebimbangan ia akan difardukan, maka dipersilakan buat secara berterusan. Saya bagi jauh contoh yang masyhur. Masyhur ialah solat sunat tarawih pada malam bulan Ramadan. Nabi SAW menganjurkannya. Tapi bila secara berjemaah tu, Nabi hanya buat pada beberapa malam pertama dan pada beberapa malam akhir. Baginda tidak buat secara berterusan. Bila Nabi sudah wafat, kita nak buat secara berterusan dipersilakan. Kenapa pula? Kerana Nabi meninggalkan. Nabi tak buat secara berterusan kerana bimbang ia difardukan. Sampai-sampai solat sunat tarawih pada malam Ramadan itu baginda bimbang menjadi wajib pula.
Tapi dengan wafatnya baginda, dengan terhentinya wahyu, tak ada lagi kebimbangan itu, maka jika kita ingin melaksanakannya setiap malam, ia dibolehkan. Contoh pertama ya, contoh kedua. Nabi sendiri SAW dalam beberapa hadis menganjurkan solat sunat duha. Tapi kalau kita semak hadis-hadis juga tentang praktik Nabi, Nabi hanya melaksanakannya sekali sekala. Baginda tidak buat setiap pagi. Baginda tidak buat secara berterusan. So, kalau kita buat secara berterusan, bid'ah ke tidak? Oh, tidak. Kenapa pula? Sebab Nabi tidak buat secara berterusan kerana bimbang ia difardukan. Dengan wafatnya baginda SAW, dengan terhentinya wahyu, tak ada lagi kebimbangan itu, maka kita boleh buat secara berterusan. Ia bukan bid'ah. Ini sunnah tarkiyah kategori kedua. Okay, dua contoh cukup ya. Baik. Sunnah tarkiyah kategori ketiga yang anjurannya ada, tapi Nabi SAW meninggalkannya secara berterusan. Nabi tak buat secara berterusan. Ini dalam urusan agama tau. Bukan urusan dunia. Dalam urusan agama, dalam ayat Quran ataupun hadis, ada anjurannya, tapi Nabi meninggalkannya secara berterusan. Kalau kita buat, maka itulah jadi bid'ah. Sebab Nabi SAW telah meninggalkannya secara berterusan. Dua contoh. Contoh pertama, ala-ala kita bincang tentang haji, tentang umrah. Nabi SAW, baik sebelum itu, ada ayat Quran, hadis yang menganjurkan kita buat umrah. Nabi SAW pun buat umrah 4 kali sepanjang hayat baginda. Cuma, dalam setiap perjalanan, for every trip, bagi setiap perjalanan, baginda hanya buat umrah sekali saja. Baginda tak sampai Mekah, lepas tu keluar, buat balik. Keluar, buat balik. Macam yang biasa kita buat di Malaysia ni. Macam, bukan di Malaysia, macam biasa orang Malaysia buat. Okay? For every trip, only one umrah. Habis tu, rugilah apa? Dah sampai Mekah, rugilah kan? Tak. Kita manfaatkan masa di Mekah untuk solat fardu di Masjidil Haram. Berapa kali ganda pahalanya? Kita iktikaf di Masjidil Haram dan kita tawaf sunat. Tawaf sunat. Itu satu ibadah lagi ya. Jadi, Nabi meninggalkannya secara berterusan. Berarti, for every trip, only one umrah. Nabi tak buat berulang kali. Padahal baginda memang ada masa di sana dan seandainya ia sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang baik, baginda akan mencontohkannya. Mungkin first trip, baginda buat 1 umrah je. Second trip, baginda buat 2 umrah. Third trip, baginda buat 1 umrah. Trip keempat, baginda buat 3 kali umrah sebagai contoh. Jadi ada sekali-sekala kan masuk dalam kategori sunnah tarkiyah kedua tadi tu. Tapi Nabi meninggalkannya secara berterusan. Anjurannya ada. Tapi berterusan Nabi meninggalkannya. Berarti kalau kita buat, ia masuk dalam kategori bid'ah. Ini baru Nabi tak buat. Okay, sebab Nabi berterusan tak buat ya. Contoh pertama. Contoh kedua. Banyak dalil-dalil yang menganjurkan kita berdoa. Banyak dalil-dalil yang menganjurkan kita buat kerja secara berjemaah. Ibadah secara berjemaah. Akan tetapi walau bagaimanapun begitu, Nabi SAW meninggalkan secara berterusan doa secara berjemaah selepas solat fardu. Nabi SAW solat fardu memang secara berjemaah. Kalau satu hari 5 kali sepanjang hidup baginda daripada solat difardukan sehinggalah baginda wafat berapa ribu kali, tidak diriwayatkan baik dalam hadis yang sahih, hasan maupun dhaif, baginda memimpin doa secara berjamaah selepas solat fardu. Baginda meninggalkannya secara berterusan. Padahal anjuran ada. Anjuran berdoa banyak kan? Anjuran untuk kita buat kerja secara berjemaah, beribadah sejemaah ada kan? Tapi baginda meninggalkannya secara berterusan. Nabi tak buat secara berterusan. Berarti ia memang bukan sebahagian daripada syariat Islam. Kalau ada yang buat seperti mana kebiasaan kita di sini, maka ia masuk dalam kategori bid'ah. Okey, sunnah tarkiyah kategori ketiga. Boleh kan? Kita ulang kaji sikit lagi. Sunnah tarkiyah kategori pertama, apa yang Nabi tinggalkan, apa yang baginda tak buat dalam urusan dunia. Ia kalau kita buat, ia tak masuk dalam kategori bid'ah. Bahkan tak masuk dalam kategori sunnah ataupun bid'ah langsung ya. Kedua, apa yang ada anjurannya dalam agama.
Nabi tak buat secara berterusan. Nabi buat sekali-sekala. Apabila Nabi SAW sudah wafat, kalau seseorang tu nak buat secara berterusan, dipersilakan. Ia bukanlah bid'ah. Kenapa? Kerana Nabi meninggalkan pelaksanaan secara berterusan. Nabi tak buat secara berterusan kerana bimbang ia difardukan. Kategori ketiga, dalam urusan agama, anjurannya ada. Anjurannya ada. Tapi Nabi SAW tak buat secara berterusan. Nabi meninggalkannya secara berterusan. Berarti ia sememangnya bukan untuk kita buat. Kalau buat juga, barulah masuk dalam kategori bid'ah. Tuan-tuan dan puan, bila Nabi tak buat, berarti ia bukan bahagian daripada agama. It is not meant to be done. Sebab Nabi SAW adalah Rasul Allah, adalah pembawa risalah Allah. Bila Nabi tak buat, Nabi tak anjur, Nabi tak buat, berarti ia memang bukan bahagian daripada risalah Allah. He is the messenger of God. Muhammad SAW is the messenger of God. He brings the message from Allah, the message of Islam, the message of Deen from Allah to us. When he does not teach us, sunnah qauliyah, when he does not practice it by himself, sunnah fi'liyah, and he left it for the whole of his life, that means it is not meant to be part of the religion. Please understand. Sebab sebahagian orang yang sangat biadab kepada Rasulullah, mereka biasa berkata, memang Nabi tak buat, tapi apa salahnya, kan baik. Memang Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata tak boleh buat. Okay? Bila Nabi meninggalkannya secara berterusan, ni berapa kali ulang dah ni? Berterusan, berarti ia memang tidak dimaksudkan sebagai sebahagian daripada agama. Tuan-tuan, agama ni adalah milik Allah, bukan milik kita. Bukan kita boleh buat sesuka hati, kemudian hasanah ni boleh buat ni, ya. Okey. Jadi inilah kaedah di sisi salafi, ya, sunnah tarkiyah. Ada yang keempat tu tapi panjang sangat pula, ya. Dan moga-moga dengan kefahaman ini kita pun dapat lebih mudah untuk kita membezakan antara mana sunnah, mana yang bid'ah. Jadi dalam kes Imam Ahmad tu, beliau berjalan kaki, ia bukanlah bid'ah. Meskipun Nabi tak pernah buat sedemikian sebab ia dalam urusan dunia. Seandainya Imam Ahmad dia buat perkara yang baharu dalam ibadah hajinya, itu baru bid'ah. Sebagai contoh, katakanlah beliau tukar mikat tu ke tempat lain. Beliau tukar mikat tu lagi awal. Untuk pakai ihram, mulakan patah ihram. Itu baru bid'ah. Kalau beliau tukar bacaan talbiyah tu kepada yang lain, tambah lagi ke, tukar lain ke, itu baru bid'ah. Okay. Tawaf 7 pusingan. Aku mari jauh-jauh dari Baghdad ni, jalan kaki ni, 9 pusingan lagi bagus. Itu baru bid'ah. Okey. Bid'ah tu bukan pada jalan kaki dari Baghdad ke Mekah. Nak kata lebih-lebih pula, macam tak patut pula kita nak kritik syekh yang besar ni, kan. Jadi, menyebut tentang hal ini, bila kita tonton keseluruhan video Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau nampaknya tahu benda ni. Beliau ada cerita sendiri bahawa tentang perbezaan pakaian, perbezaan makanan, bangunan dan sebagainya, ia bukanlah bid'ah. Okey, jadi betul. Tapi nak kata salafi ni tak tahu. Salafi ni tak ada kaedah. Ini pada saya tuduhan yang sembrono, ya. Tidak sepatutnya. Tak nak jadi salafi tak apa. Tak suka salafi tak apa. Tapi janganlah membuat tuduhan yang kemudiannya diikuti pula oleh sebahagian ustaz-ustaz yang anti salafi, yang suka tuduh Wahabi di Malaysia ini. Okey, sebab video ni lama. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti orang lama. Kemungkinan hujah-hujah beliau lah yang diikuti, yang di copy and paste oleh sebahagian ustaz-ustaz di Malaysia ni, ya. Moga-moga dengan penjelasan ini dapat membantu kefahaman kita, ya. Di bahagian description saya dah bagi buku saya tu 90 pelajaran tentang bid'ah. Edisi PDF boleh muat turun secara percuma. Kalau nak edisi bercetak, sila ke Shopee, search tajuk buku tu, boleh beli. RM55, ya, oleh Santai Ilmu. Tebal, 600 lebih muka surat. Sebab tu ia mahal. Baik. Cukup dah kau dah, banyak cakapnya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.